Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat yang Allah berikan kepada kita pada malam ini. Allah telah memberikan kekuatan kepada tuan-tuan dan memilih di kalangan kita untuk menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan mengaut semaksimum rahmat yang Allah berikan di dalam rumah, dalam masjid ini, yang mana kita masuk ke dalam masjid sebentar tadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aftah li abwaab rahmatik, ya Allah bukakanlah bagiku pintu banyak lagi tu, pintu rahmat. Kita doa supaya diberikan pintu-pintu yang semaksimum yang mungkin. Bukan kita mensia-siakan kehadiran pada malam ini. Bagi memberkati majlis pada malam ini, kita niat i'tikaf, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, dan kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in, dan kita hadiahkan juga kepada mak dan abah kita, pasangan kita, ahli keluarga, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk pada tajuk mencari seorang guru yang baik dan bagus suaranya. Qala al-musannif rahimahullah, sunat mencari guru Al-Quran yang baik dan bagus suara. Nak menjadi guru Al-Quran ini bukan sahaja pandai baca Quran, bukan sahaja mahir dalam bab tajwid, tapi mesti baik PN dia. Akhlak mesti baik, cakap benda-benda yang baik, suka berukhuwah, tidak mengeruhkan persaudaraan. Ini antara ciri-ciri guru Al-Quran. Ada tak guru Al-Quran, tuan-tuan, yang garang benar, lepas tu nyombongnya? Ada tak? Tak tegur siapa? Ada? Yang berkenan baik kan? Guru Quran tu ramai, Ustaz Usman, Ustaz Jalani, Amirah Haji-Haji, dan Haji semua yang berkemahiran ni semua terlihat akhlaknya baik. Tak ada duk buat perkara sia-sia dalam masjid. Datang masjid, maksimumkan ibadat. Itulah kita nampak guru-guru Al-Quran. Sebab dia membawa imej. Guru Al-Quran ni dia membawa imej. Tuan-tuan nak pilih guru, ulama kata jangan ambil dia siapa-siapa yang kita rasa boleh jadi guru. Lihat kepada ciri-ciri dia. Mestilah antara ciri yang pertama mesti ada, dia mesti berakhlak mulia. Ilmu tu mesti ada lah, tapi dia mesti berakhlak mulia. Dia mengamalkan apa yang disebut ahli Al-Quran, guru Al-Quran, dia mesti buat apa yang Al-Quran sebut. Barulah sampai tahap ahli Al-Quran, golongan yang mendampingi, yang mengamalkan Al-Quran secara total. Dan bagus suara, carilah guru yang sedap suara.
Kemudian ingatlah bahawa para jemaah ulama salaf meminta para pembaca Al-Quran yang bersuara bagus agar membaca sambil mendengarnya. Sebab itu tadi saya beri mesyuarat Ijtima' Perdana Takmir Negeri Perak, peringkat Negeri Perak. Jadi yang akan diresmikan oleh YDP, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Perak dan Sri Al-Mazani. Dimaklumkan Sultan Perak, kan? Sultan Perak, Sultan Nazrin Muhammad Shah, apabila dia memperkenankan untuk datang ke setiap majlis tersebut mesti ada orang yang membaca doa dan orang yang membaca Al-Quran. Mesti ada orang yang baca Quran. Bukan semata-mata majlis kosong baca doa, ya tak. Mesti ada khali. Ada orang yang membaca Al-Quran. Yang itu memang satu sikap yang baiklah daripada pemimpin negara, pemimpin negeri Perak ni. Apa saja program yang besar mesti dia ada bacaan Al-Quran. Jadi inilah sifat-sifat ulama yang pemimpin kita ikut ni. Pemimpin-pemimpin kita ni dia suka mendengar bacaan-bacaan daripada qari yang ternama, yang sedap bacaannya, yang betul tajwidnya, supaya menjadi halwa telinga dan memberkati majlis pada ketika itu. Ini adalah satu perkara yang baiklah yang ada dalam pemimpin dalam negeri Perak. Sebab kata Nabi SAW, an Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bersabda, hadis yang diriwayatkan Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mengaji Al-Quran, wa 'allama, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Nabi kata khairukum, sebaik-baik kamu. Kita nak jadi yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, mestilah golongan yang paling tinggi takwa dia. Jadi membaca Al-Quran ni, mempelajari Al-Quran ni sumber takwa yang paling terbaik. Nikmat yang Allah berikan kepada kita yang paling power sekali, nikmat dapat buka baca amal tadabbur Al-Quran. Tu nikmat yang paling kata hebat. Jadi ada surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Allah mulakan dengan nikmat Allah ajarkan Al-Quran kepada hamba. Bukan nikmat-nikmat yang lain, khalaqal insan, nikmat penciptaan manusia tu bawah. Nikmat yang paling tinggi ialah 'allama Al-Quran, nikmat mempelajari Al-Quran. Allah berikan Al-Quran ni kepada, khususkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana umat Nabi lain tak dapat pun nikmat yang hebat ni, hanya dapat pada umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad? Saya, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita lah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran ni ada kat belakang kita, kat tepi kita Al-Quran. Sepatutnya kita maksimumkan Al-Quran tu. Biar lunyai pun tak apa. Ini kita tengok masjid cantik dia Quran, nak sentuh pun tak berani. Dia susun elok kan, elok je. Bau pun bau kedai ni. Ada setengah masjid tu kan, dalam plastik ni. Dalam plastik. Duk wakaf. Dah setahun dah masjid tu, ada lagi plastik. Duk saja ke? Jadi kita buka plastik tu baca. Kesian orang yang wakaf tu kan. Dia wakaf ni dia hasrat niat dia nak suruh kita baca. Kita dah ingat wakaf Quran ni dah, kira
Tapi rupa-rupa jemaah tu tak baca Quran kat dalam masjid tu. Itulah bukan kata rugi, tak rugi, pahala lah. Tapi kalau ada orang yang baca Al-Quran dia bawa tu, yang diwakaf itu, lagilah pahala dia balik. Satu saya beritahu dekat masjid lain. Kalau ada baca surah Al-Mulk setiap malam, saya kata kan sekarang ni dia edarkan yang selai tu. Baguslah yang selai tu. Tapi saya kata kadang-kadang tu ambil Al-Quran, kita buka surah Al-Mulk tu dalam Quran, kita panjangkan pahala-pahala yang muwakafkan Quran. Tak jumpa ustaz. Mula-mula buka memang tak jumpa. Kan? Sebelum datang awal tu bukalah sekali surah Al-Mulk, letaklah tagging. Kan? Kan yang tali tu. Kan? Kalau tak cukup panjang tali tu, bawa tali rumah, tali rapiah. Kan tali tu ada apa tu, repair kan, penanda buku tu, letak itu. Nak 1000 daya kan. Jangan berikan alasan kata ustaz tebal lah Quran ni, surah Al-Mulk ni tak tahu duduk mana. Oh sudah, tak tahu duduk mana kan, ada dalam Quran. Sebab itulah jangan beritahu kita tak tahu kat mana. Sebab itu tanda tahap kecintaan kita dengan Al-Quran. Orang yang cinta dengan Al-Quran, dia boleh buka terus dapat. Sebab apa dia boleh buka? Sebab kecintaan dia, sayang dia dengan Al-Quran tu macam mana. Macam ni lah handphone lah tuan-tuan. Mula-mula beli memanglah kan, tak boleh buka lah apa. Dah lama-lama dulu tarik, tengok sini kan, dulu handphone boleh beli, sekarang sini lah. Oh, sebelah tangan lah, sebelah buka steering, sebelah tengah, betul bersamaan. Punyalah expert tu kan. Kita boleh dulu nak bawa kereta tu, saya nak bawa kereta tu kan, bawa kereta manual, dia tu tak tahu duduk mana. Masa mula-mula daripada lesen 2008, tengok gear dulu, depan tak benar lah. Tengok gear tu 1, 2, tengah bawa ni, depan tak tengok. Punyalah kita tengok mana gear 1. Tapi bila dah cekap bawa kereta manual, situ lah, pakai siku lah, pakai situ je, belajar jadi kan. Sudah cekap kan. Dulu masa bawah tu, tengok 1, macam ni mana? Bawah lah. Biar accident, yang penting dapat tukar reverse. Situ lah tuan. Kalau kita dengan Al-Quran, tahap cinta sayang kita dengan Al-Quran tu teramat sangat, kita akan jadi mahir dengan Al-Quran. Apa kelebihan apabila kita dapat kemahiran mempelajari Al-Quran? Sebab tu Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di kalangan kamu ni. Sebab orang yang mempelajari Al-Quran, dia ada satu keazaman, satu matlamat dia nak menjadi mahir dalam Al-Quran. Sebab kalau dia tak cuba, kita tak tahu. Kan? Kita boleh kata Al-Quran ni berat. Sedangkan Allah bagi jaminan Al-Quran ni senang. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah sebut dalam Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, sungguhnya Allah telah memudahkan Al-Quran bagi kamu. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Adakah kamu fikir? Adakah kamu memikirkan benda tu? Allah kata senang. Kita dulu mental itu, pemikiran kita kata suka berat. Sedangkan Allah jamin senang. Sebab kita kata itu? Sebab kita tak pernah cuba, tak pernah nak buka, tak pernah kita nak terokai Al-Quran. Sebab kita menganggap Al-Quran bukan sebagai kawan baik. Kita menganggap Al-Quran sebagai kenalan sahaja. Tuan-tuan anggap Al-Quran kenalan ke kawan baik? Kalau tuan-tuan anggap sebagai kenalan, macam kenalan dalam media sosial ataupun jemaah-jemaah ni ada yang kita kenal, tapi tak nak tegur, senyum je, betul tak? Salam pun tak.
Tapi kan jumpa, senyum. Angkat tangan, tu habis ramah kata-kata. Tapi nak nikmat lebih-lebih, pernah tak? Pernah tak tuan? Kita dengan jemaah kita, ada pernah tak sembang? Kan? Asal mana? Ni kita pun tak tahu mana. Itu kenalan kan? Kenalan. Kita pun tak tahu dia, bapa anak dia dulu kerja apa, tak tahu. Tahu dia tu selalu semayang. Kita tahu tu je. Kita tak tahu lebih. Tak tahu dia tu kerja apa, tu pencen apa, betul tak? Tuan-tuan kan tak kawan-kawan ni? Tahu tak pencen apa? Tahu kan? Kita tak tahu. Ataupun tanya duduk kat mana? Tahu tak duduk kat mana? Pernah tak datang rumah? Tanya apa makanan kegemaran? Tahu tak makanan kegemaran? Apa hobi dia? Tahu tak? Tak tahu sebab kita anggap sebagai kenalan. Kalau kita anggap Al-Quran sebagai kenalan, agak-agak kita dapat tahu tak rahsia-rahsia dalam Quran? Tahu tak? Kalau kita anggap Quran ini sebagai kenalan, just kenal. Kenal tak Quran? Kenal. Surah apa? Tak tahu. Surah Al-Mulk tu nombor berapa surah tu? Surah Al-Mulk tu duduk nombor berapa? Tak tahu lah Ustaz. Ustaz beritahu. Jangan duk tanya kami. Kalau kita sayang Quran, surah Al-Mulk duduk tang mana? Surah Al-Mulk duduk tang surah 67. Kita ada 114 surah. Surah Al-Mulk ke 67. Surah Al-Hujurat kat mana? Tahu lah Ustaz. Belum cek lagi. Surah Al-Hujurat ke 49. Tu nak tengok tanda sayang tak sayang kita dengan Al-Quran ni. Sebab tu kita anggap macam kenalan lah. Tak ada apa kesan. Kalau dia jauh daripada kita pun tak ada apa. Kalau ada pun tak ada. Ada dia pun tak apa. Tak ada dia pun tak memberi kesan. Tu kenalan. Tapi kalau kawan rapat, BFF, sahabat dunia akhirat tuan, agak-agak tahu tak apa rahsia dia? Dia asal mana? Dia pencen apa? Berapa banyak bini dia? Kan? Kita tahu segala serba-serbi tentang kaum baik kita, betul tak? Dah setiap hari ngerti? Duk setiap hari ngerti kat kedai, nak nimah apa? Korek lah apa-apa rahsia kan? Betul tak? Itulah dengan Quran tuan-tuan. Kalau tuan-tuan korek yang korek-korek. Kalau tuan-tuan lepak dengan Quran setiap hari, mengerti dengan Quran setiap hari, macam tuan-tuan lepak dengan handphone lah. Handphone ni apa ni tuan-tuan tahu? Semua tahu. Bateri jenis apa, charger apa, jenis apa, apa apps yang ada dalam ni, semua tuan-tuan dah hadam, betul tak? Kalau Al-Quran dijadikan sebagai kawan baik, rahsia-rahsia dalam Al-Quran tu tuan-tuan dapat. Tuan-tuan agak apa nikmat yang kita nak ucap kepada Allah SWT. Kita tak rasa sebab kita tak pernah cuba nak mendalami Al-Quran. Macam alasan dia kata, saya tak berhenti baca Quran Ustaz. Sedangkan kita ni bercita-cita kan? Bercita-cita ni. Kita ni bercita-cita nak masuk syurga yang paling tinggi, betul tak? Tanyalah siapa-siapa pun. Haji nak masuk syurga mana? Kalau boleh syurga Firdaus lah. Tanya Haji Firdaus, takkan nak syurga lain, mesti nak nama sama Haji Firdaus. Betul tak? Tanya Haji Firdaus, nak syurga mana? Saya tak nak syurga yang nama dengan saya. Oh, mestilah nak syurga Firdaus. Sebab tu Nabi kata, man qafa adlaja. Siapa yang takut dalam persiapan dia nak bertemu Allah tu, dia tergerincir. Wa man adlaja balagha manzila. Siapa yang membuat persiapan dia yang rapi, dia pasti akan dapat apa yang dia nak. Kalau dia nak syurga Firdaus, dia akan buat amalan macam orang yang nak pergi syurga Firdaus. Tak bolehlah nak syurga Firdaus tapi dia buat amalan macam ahli neraka. Boleh, tak kena. Semayang tak nak buat, pergi dengar majlis ilmu tak nak datang. Ini semua ni, semua amalan ahli Jannatul Firdaus, syurga yang paling tinggi tuan-tuan. Dia kena ada pengorbanan sikit. Kena datang majlis ilmu,
Dan datang tak boleh pilih ustaz. Kalau pilih tak boleh sampai makam pun lagi. Dia nak mengaji tu dengan dengan semua orang. Macam Imam Syafi'i, dia mengaji. Gelandangan tu pun ustaz dia. Saya minta aku, dia tak pilih guru. Kita pilih kan. Kalau ustaz kau jangan. Misal pun tak ada ustaz tu. Janggut pun tak ada. Gemuk je. Supaya petang-petang betul kan dia. Kini kita dengar ceramah dia. Mula lah. Kita pilih siapa? Ustaz Kazim. Ustaz Kazim boleh datang. Pun penuh. Ustaz bagi. Ustaz Datuk Patisha. Pun kita datang. Samsul Debat. Boleh datang. Ustaz apa lagi? Ustaz yang famous datang. Ustaz Biliu. Penuh. Ustaz apa tu? Ustaz Syekh Mati ke Syekh? Syekh lah. Tu pun penuh. Kalau ustaz-ustaz yang tak boleh datang ni, baik lepak luar. Ada makan-makan. Tanya dia nak duduk syurga mana? Saya nak duduk syurga paling tinggi. Tapi amalan kita tu tak matching dengan cita-cita kita. Macam sekarang lah kita ni banyak. Kita sekarang ni banyak meramal ke banyak beramal? Sekarang ni kan akhir zaman. Pergi Mekah ustaz, baru ni pergi buat umrah. Hijau kan. Dulu pergi warna coklat-coklat dah. Batu-batu gunung mana warna coklat. Sekarang datang ni macam Cameron, hijau je. Duduk takut. Rupanya dia pergi buat umrah pun. Dia pergi tengok kat gambar situ. Umrah buat sekali je. Yang banyak hari kan lebih situ. Dia kata kita ni akhir zaman kan. Kita kena persiapkan. Dia duduk cakap tu. Tugas kita bukan meramal. Tugas kita beramal. Bukan meramal. Itu kerja Allah pun. Nak tentukan ada warna hijau, warna coklat ke apa ke, air sungai kering ke, banjir ke, itu semua urusan Allah. Tugas kita hanyalah beramal, bukan meramal. Betul tak? Kita sekarang ni banyak meramal. Ramal benda-benda akhir zaman ni, bila ni dia ramal apa? Tahun depan genap 100 tahun kejatuhan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah 1924. Tahun depan 2024 genap 1 tahun. Dia Mujahidin akan lahir. Ni Imam Mahdi orang. Semua orang risau tak apa, normal. Bila dah risau, tingkatkan amal. Ni duk risau lah. Kan? Risau saja tapi tak ada tindakan. Risau pun normal. Kita pun kena risau lah. Tapi sebenarnya kita tak perlu risau kan. Kita buat je kerja amal. InsyaAllah. Yang penting kita minta kepada Allah supaya diberikan istiqamah. Sebab hati kita ni berbolak-balik. Hati kita ni berbolak-balik. Sebab itu kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah saya, ala zikrika, dalam ingat kepadamu ya Allah, wa syukrika, ingat kamu ya Allah, dan syukur dengan apa yang kamu bagi kepada saya ya Allah, wa husni ibadatik, dan perbaikilah kualiti amal soleh saya ya Allah. Itu yang kita minta oleh Allah. Sebab kita tak tahu, kita nak cakap besar pun, kita kalau kita nak mendabik dada kita ni alim sampai nafasnya, jangan tuan. Tuan-tuan ada jangan ada perasaan lebih baik daripada orang. Sebab itu perangai Inggeris. Kita pergi masjid, tengok orang ni tak main, orang ni amda kita lapor orang ni betul kan? Itu perangai Inggeris. Perangai Inggeris ni lah. Iblis ni dulu dia soleh. Dia ni banyak buat ketaatan kepada Allah. Tapi sebab Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam, itu je dosa dia. Dosa dia tak nak sujud. Sebab apa? Sebab sombong. Sebab sombong, dia rasa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Itu je. Antara punca-punca iblis jadi macam tu.
Jadi laknatullah, dilaknat sebab sombong. Jadi tuan-tuan janganlah sombong. Kita doa yang baik-baik. Semua sama. Semua ni dalam masjid ni kita doa yang baik-baik supaya semua dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata, "Man qafa adlaja balagha manzilah." Siapa yang mempersiapkan persiapan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan takwa sebagai sebaik-baik bekal yang Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat yang ke-197. Allah berfirman, "Wa tazawwanu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kamu, bawalah sebanyak mungkin bekal, semaksimal bekalan untuk bertemu Allah. Dan Allah sebut sebaik-baik bekalan untuk menghadap Allah iaitu takwa. Takwa. Yang sekarang ni yang tuan-tuan duduk i'tikaf, duduk saf depan, duduk tahiyatul masjid, buat solat sunat, baca Quran, duduk ngaji, semua tu akan menghasilkan takwa. Takwa tu akan masuk dalam kita punya beg amalan. Beg amalan kita tu unlimited, tiada limit. Ada je amalan dia masuk, ada dia akan memenuhi bekal amalan kita tu, tapawi amalan kita. Kemudian kata Nabi SAW, "Inna sil'atallahi ghaliyah." Sesungguhnya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah Subhanahu wa taala yaitu syurga. Syurga ni sangat-sangat mahal. Sangat mahal. Orang kaya pun belum tentu boleh beli. Dan orang miskin boleh beli. Sebab dia mahal, bukan mahal duit, tetapi mahal dari sudut amalan. Kemudian anjuran ini diakui oleh para ulama dan perbuatan ini merupakan sunnah daripada Rasulullah SAW. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud katanya, Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Bacakanlah Al-Quran kepadaku." Dan saya berkata, "Ya Rasulullah, apakah patut saya membaca Al-Quran untuk kamu Rasulullah, sedangkan kepada kamu diturunkan Al-Quran?" Nabi SAW menjawab, "Sesungguhnya saya ingin mendengarnya daripada orang lain." Lalu saya membacakan kepada Nabi SAW surah An-Nisa hingga ketika sampai pada ayat ini, yaitu ayat ke-41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Yang bermaksud, maka bagaimanakah apabila kami datangkan dari tiap-tiap umat sebagai saksi, dan kami datangkan engkau sebagai saksi terhadap umatmu ini. Baginda kemudian berkata, "Cukuplah bagimu sekarang." Kemudian saya menoleh kepada Nabi SAW. Ternyata kedua mata Nabi berlinang air mata. Nabi SAW baca Al-Quran sampai nangis, tuan-tuan. Nabi itu sebaik-baik makhluk. Nabi khairul khuluq, sebaik-baik ciptaan Allah. Nabi itu dah dijamin masuk dalam syurga, tuan-tuan. Ketua kepada penghulu kepada penghuni syurga ni. Tapi kalau ikut logik, tuan-tuan, kalau kita dah ada jaminan masuk dalam syurga, tuan-tuan nak beramal lagi, tuan-tuan? Tuan-tuan nak cukup lagi lah? Dah tahu dah nama tu dah ada dalam syurga. Tahu dah nama tu sebagai ketua penghulu segala makhluk dalam syurga. Kalau ikut logiknya, kita lihat je. Tapi Nabi ni, tuan-tuan, Nabi yang kita sangat-sangat rindu ni, tuan-tuan,
kalau kita ni dah habis gangster kan, kita ni jahat kan, gangster. Tuan tengoklah cerita-cerita kisah-kisah sahabat Nabi ni. Baru ni saya tengok cerita tu, cerita tentang ni lah, sahabat. Dia kisah pasal Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ni, dia ni ganas. Iblis pun cuak dia. Sayyidina Umar, dia punya ganas tu. Satu dalam tok filem tu, kita tok filem tu tajuk apa, Musalsal Anak Umar. Masa dia belum Islam ni, yang dia dengar apa? Dia dengar adik kakak dia yang baca surah Toha. Kan? Nama adik dia ke kakak dia? Nama adik perempuan. Nama dia Fatimah bin Al-Khattab. Dengan suami dia. Dia baca Quran dengan suami dia Zaid tu. Betul? Kemudian ada yang bacakan Al-Quran tu dalam rumah tu Khattab. Kan sahabat Nabi. Dia membacakan surah Toha tu. Jadi Sayyidina Umar masuk dia rempung rumah adik dia tu. Dia belasak lah dia. Pukul dia kan, saya berdarah ni. Kemudian dia nampak ayat Quran surah Toha. Dia baca surah Toha tu. Bayangkan, itulah asbab hidayah. Kan, dia baca surah Toha tu, dia kata ini ke yang orang musyrikin kau takut sangat ni? Ayat Quran ni. Sampai yalah, takut sangat dengan dakwah Nabi ni. Kemudian dia baca keindahan ayat surah Toha tu, tuan-tuan boleh amal ayat 1 sampai ayat 5 tu. Nak bagi lembut hati ni. Kan kita usahlah kalau ada anak yang degil kan, yang tegak kan, bolehlah amal surah Toha. Baca surah Toha dan alhamdulillah Allah turunkan hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan jadi kegembiraan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi doa kepada Allah. Antara doa ni dipilih untuk mendapat hidayah dan akhirnya doa Nabi termakbul, iaitu salah satu daripada insan yang Nabi doa tu iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab untuk memeluk agama Islam. Jadi itulah keindahan Al-Quran ni. Sebab tu orang kata macam mana nak ubah perangai ni. Al-Quran ni yang bestnya, kita tak boleh ubah ayat Quran. Betul tak? Kita tak boleh ubah ayat Quran, tetapi Al-Quran boleh ubah kita. Sebab tu kalau tuan-tuan rasa macam down ni, rasa macam kemurungan, rasa macam hidup ni yalah tertekan dan sebagainya, rasa macam penuh dengan tekanan dan sebagainya, tuan-tuan baca Quran. Sebab dia dapat memberikan tuan-tuan ketenangan yang dijamin Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat yang ke-28. Surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Itu dalil kalau nak tenang hati. Allah sebut orang yang beriman itu hati mereka akan tenang dengan bi zikrillah, dengan ingat kepada Allah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dan Allah kuatkan lagi kenyataan itu, sesungguhnya ketahuilah bahawasanya dengan hanya mengingati Allah pasti hati akan menjadi tenang. Tak perlulah tuan-tuan laburkan modal duit kan, beli benda-benda yang menenangkan, pil hayal ke apa-apa kan, benda-benda yang memabukkan, yang menghayalkan nak dapat ketenangan. Sedangkan Allah dah bagi jaminan lah. Cuma itu kan, pergi masjid baca Quran, insya-Allah tenang. Kan banyakkan baca Al-Quran. Berapa minit itu? 4 minit. Ush. Kemudian Nabi SAW
mendengar Al-Quran sehingga berlinang air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama telah menganjurkan agar memulai majlis hadis Nabi dan mengkhatamkan majlis itu dengan bacaan sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran oleh pembaca yang bagus suaranya. Sebab itu kalau kita betul-betul membaca Al-Quran dengan penuh feeling, dengan penuh perasaan ni, yang Allah sebut dalam Al-Quran, orang yang beriman, kita nak tengok orang tu beriman ataupun tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman ni, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka ni akan bergoncang. Bila sebut nama Allah, hati dia akan berdebar-debar, takut, nervous. Ada tak perasaan bila sebut nama Allah? Bila kita dengar azan, zikir, baca Quran, hati kita ni akan gemetar. Ni ciri-ciri orang beriman. Kalau belum ada tu, belum lagi mau jadi orang Muslim. Jadi orang beriman ni, orang yang mengamalkan perintah Allah ni, iza zukirallahu wajilat qulubuhum, hati akan bergoncang. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat Al-Quran kepada dia, zadatuhum imana, hati mereka, iman mereka akan bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah kita berserah. Orang yang baca Quran ni, sepatutnya bila dia baca Quran, dia semakin elok orangnya. Sebab Allah kata, orang yang baca Quran ni, ciri-ciri orang beriman, bila baca Quran, iman akan bertambah. Iaitu dia akan memperbaiki dari sudut allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitu orang yang mendirikan solat, dia akan baiki solatnya. Dia akan baiki solatnya sehingga solat akan baiki dia. Dia baiki solat, solat pun baiki dia. Tu orang yang beriman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mendermakan sebahagian apa yang Allah bagi pada dia. Dia tahu yang duit yang banyak tu dalam poket dia, dalam dompet bank dia tu bukan dia punya. Dia tahu Allah yang bagi amanah pada dia, dia bagi pada orang lain. Itu ciri-ciri orang beriman. Jadi pemurah. Ulaika humul mu'minuna haqqan, dan itulah golongan beriman yang sebenar-benar orang yang beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, dan akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi. Orang yang beriman, yang sebenar-benar iman ni, ada peluang cerah untuk masuk ke dalam syurga yang paling tinggi, iaitu Jannatul Firdaus. Itulah sebenar-benar orang yang beriman. Yang kita doa kepada Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, kita minta berada di jalan yang lurus. Ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin, kita nak duduk dengan para nabi. Was-siddiqin, dengan orang-orang yang benar. Was-syuhada, dengan orang yang syahid. Was-salihin, orang yang berbaiki amal dan soleh. Besok dah. Dah azan kan? Itulah kita boleh ikut. Kita cubalah menangis, cubalah rasa macam sebab bila baca Quran, supaya benda ni kita boleh masuk ke dalam syurga dan kita akan bertemu dengan kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi kan? Sebab itu memang betul kenyataan kita masuk ke dalam syurga memang disebabkan rahmat. Betul kan? Tapi bila kita dah masuk dalam syurga, tuan-tuan, disebabkan rahmat, kita mestilah nak duduk syurga yang paling tinggi. Di situlah penilaian berdasarkan amal. Bila kita nak masuk syurga semua sebab rahmat, kita nak pilih kita nak duduk syurga mana, tuan-tuan, semua itu berdasarkan amal.
Sebab itu kutiplah sebanyak mungkin amalan supaya kita boleh duduk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min dam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Syukran lakum ala husni istimaikum wa intibaikum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.